How to set up DHCP server. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel Duduk Mai. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Zakri bin Sinuddin, host dalam channel ni untuk video keempat. Video keempat kali ni. Ini adalah video keempat bagi server administration Linux operating system Debian 9, yang mana kita dah cover sebelum ni. Ada 3 amali dah siap kan, installation Debian 9, configuration networking dan juga installation webmin. Kemudian yang ketiga tu adalah installation DNS server bind dan juga samba ADDC nah. Siap yang tu, pastikan siap dulu 3 amali tu, barulah kita boleh proceed dengan amali yang nombor 4 ni. Amali nombor 4 adalah amali berkenaan dengan DHCP server, software list. Dalam amali ini untuk DHCP server kita akan pakai DVD 2 sahaja dan kita install melalui PATI. Soalan DHCP adalah seperti berikut. Kita akan set subnet description, network address, netmask ataupun subnet mask, start IP dan juga end IP. Kemudian kita akan install Windows client mengikut maklumat yang anda tengok dalam skrin ni. Seterusnya kita akan joinkan client PC ke dalam domain. Install DHCP server. Okey, buka Oracle VM VirtualBox. Seterusnya kita boleh start server kita terus lah. Make sure kita dah siap samba Active Directory, samba ADDC dan juga bind DNS server. Okey, seterusnya kita login root. Yang ni kita login direct lah ke dalam virtual server kita. Masukkan password P huruf besar alias SSW0RD, enter. Seterusnya kita buka party dan login menggunakan user biasalah. Okey, saya naikkan font dulu, besarkan font sikit. Login as .my02 user. Ini user biasa kan. Kita kena masuk user biasa dulu. Masukkan password, kemudian enter. Barulah kita switch kepada root profile kan. SU space minus. Kemudian masukkan password root, enter. Alright. Clear screen dulu. Kita akan install server DHCP. Jadi arahan untuk installation server DHCP adalah seperti inilah. Kita type apt-get space -y space install space isc-dhcp-server. Okey, satu lagi saya lupa nak bagi tahu. Tengok, make sure kita punya server detail dekat optical drive ni kita pakai DVD 2. Kalau kita tengok optical drive ni belum ada DVD, masukkan DVD 2. Okey, kalau dah confirm, command apt-get -y install isc-dhcp-server, enter. Dia akan nampak, dia akan ambil terus DVD 2, dia akan buat installation lah. Alright, selesai installation. Kalau kita perasan tu dia naik warna merah tu, tak apa, jangan risau, fail to start. Memang dia akan fail to start lah sebab kita baru install server tapi belum configure. Clear screen. Next, DHCP setting. Selepas siap install, barulah kita boleh setting DHCP ni. Okey, ada 2 file yang kita perlu edit. Yang pertama adalah nano space /etc/default/iac-dhcp-server. Ini adalah file configuration untuk DHCP server. Kita kena edit. Okey, tengok pada line yang ke 1, 2, 3, 4, 4 line keempat kita kena uncomment, buang tanda hashtag tu, delete. Okey, kemudian tengok di bawahnya selepas tu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Line 17 ni kita kena edit sikit. Kita kena masukkan nama, maklumat nama network adapter. Kita masukkan dalam simbol kod tu kan, kod. Masukkan dalam quotation mark tu, masukkan EMP0S3, itu nama network adapter kita. Next ialah baris ke 18. Yang ni kita komentkan, letak hashtag, simbol hashtag tu type di situ. Alright, selesai edit. Ada 3 baris lah. Ini baris keempat, kemudian baris ke-17 dan juga baris 17 ni network adapter name. Kemudian baris ke-18 ni kita letak komen. Save, Ctrl X, kemudian tekan Y, enter. Nanti ditanya nama apa, enter saja.
Okey, siap satu file. Next, file apa yang perlu kita edit? Kita type nano space /etc/dhcp/dhcp d.c baru tab. Dia akan naik dhcpd.conf. Okey, yang ni kita kena ubah lah. Tekan enter. Ini baru dhcp conference, dhcp configuration Sorry, conference pula. Ini adalah file dhcp configuration. Okey. Yang ni kita kena ubah pada line 7. Domain example.com tu kita ubah kepada domain kita lah yang kita set sebelum ni. Domain apa? Dalam video saya ni nama domain dia dedomai.com.my. Dalam amalan anda nanti ikut soalan lah. Okey, next kita ubah yang ke-8 baris ke-8. Ini adalah name servers. Contoh dia bagi dua kan, kita delete dua-dua tu. Kita masukkan name servers untuk server kita lah. Name servers kita ialah .my02.dia.my.com.my, iaitu hostname.domain name. Okey, selesai edit line ke-8. Ini hostname depan kan. .my02 hostname, dia.my.com.my itu adalah domain name. Okey, selesai dua tu. Next, kita kena ubah. Okey. Line 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, line yang ke-20 ni auto rotative tu. Auto rotative tu kita buang comment hashtag tu, delete buang. Jadi dia tak uncomment lah. Okey, selesai itu kita save, Ctrl X, Y dan enter. Seterusnya kita buka webmin, buka web browser, kemudian buka webmin. Okey, webmin ni IP server double.10,000 Kemudian kita login lah guna admin dan masukkan password. Okey, kita baru siap install, jadi kita perlu tekan refresh modules. Okey, dah selesai loading. Barulah kita tekan server, baru nampak DHCP server. Tekan dekat DHCP server. Seterusnya kita create a new subnet. Subnet lah, ni macam scope DHCP lah kan. Create new subnet. Kemudian masukkan maklumat subnet description seperti dalam soalan tadi. Subnet description LAN underscore 1, network address 172.16.0.0. Kemudian masukkan netmask 255.255.0.0. Seterusnya masukkan start IP kita lah dalam address range yang pertama ni 172.16.0.20 sehingga 172.16.0.200. Ini ikut soalan anda lah nanti lah. Okey, selesainya tu, jadi kita tengok ada berapa maklumat yang kita masukkan tadi. Satu, subnet description, network address. Kedua, start IP, NIP dan juga subnet mask. Jadi ada 5 perkara lah. Okey, selesainya tu, kalau dah betul kita boleh scroll ke bawah kemudian tekan create. Okey, kalau kita dah berjaya create subnet, dia akan keluar macam ni lah, macam ada simbol network tu kan. Okey, 172.16.0.0. Kemudian scroll ke bawah, kita kena start server. Okey, tekan start server. Kalau kita tak tekan start server ni, DHCP server kita tak berjalan, jadi dia tak boleh bagi IP kepada klien lah. Make sure tekan. Kadang-kadang ada yang setengah tu kita dah create subnet tapi terlupa tekan start server, jadi server DHCP kita tak berjalan lah. Yang tu kena check betul-betul lah. Satu lagi kita kena check juga bind DNS server kita pun mesti dalam keadaan start, sebab kita nak bagi klien dapat maklumat network information melalui DHCP server. Kalau bind DNS server tak start, kita akan ada masalah nanti, dia tak jumpa domain. Jadi make sure kedua-dua start, DHCP server start, bind DNS server pun start. Ok, next kita akan install Windows client. Kita akan create new VM. Installation of Windows 10 Pro on virtual machine. Kita akan create satu VM untuk client yang mana kita akan install.
operating system Windows 10 Pro, okey, ke dalam VM ni. Jadi yang ni ada soalan dia tadi kan. Jadi kita masukkan maklumat mengikut soalan lah. Nama virtual machine kita sama nama dengan hostname client PC 01. Kita pilih version Windows 10 64 bit. Next saja. RAM pakai default. Yang ni pun kita pakai default. Next. VHD file storage system. File format kita okey. Lepas tu capacity 60 GB. Next. Create. Seterusnya masukkan optical drive Windows 10 Pro. Cari dalam komputer kita. Cara nak install client PC ni sebenarnya saya dah share dalam Windows sebelum ni kan. Boleh tengoklah, cara dia sama saja. Jadi boleh tengok saya share link dalam video description macam mana nak install client PC ke dalam VirtualBox. Okey, yang tu kita dah settle. Seterusnya network, pastikan kita pilih network yang sama lah. Sama dengan server. Server kita pakai VirtualBox host only network. VirtualBox host only Ethernet adapter kan. Jadi kita punya client pun sama. Boleh start. Okey, pada paparan ni kita tukarkan time and currency. Kita ambil Malaysia. Sebab apa kita set Malaysia? Ini kita kena samakan dengan server kita lah. Sebab sebelum ni kita dah set dalam Debian server kita time zone, kita dah pilih others Asia Malaysia kan. Jadi automatic Linux operating system kita dah set kepada time zone Malaysia lah. Sebab itu client pun mesti kita set time zone Malaysia juga. Kalau kita tak set time zone yang sama, kita akan ada masalah nanti sewaktu kita nak joinkan client ke dalam domain. Okey, jadi kita ambil custom installation Windows client ni custom. Next saja. Bagi yang tak ingat ataupun dah lupa cara nak install ni, saya dah letak dalam video description link ke satu lagi video cara untuk install Windows client ke dalam VirtualBox. Jadi kita tunggu sehingga selesai. Alright, selesai saja installation. Client kita akan automatic detect networks macam ni lah. Contoh dia akan detect dedomai.com.my. Syarat dia pastikan kedua-dua client dan server menggunakan network adapter yang sama. Dalam kes ni kita set network adapter client dan server menggunakan VirtualBox host only Ethernet adapter. Kalau ada masalah, siapa yang ada masalah dia tak detect domain, jadi kena check lah. Kena check macam ni lah. Sepatutnya dia akan detect dia.my.com.my. Dia akan detect nama domain lah. Kalau dia tak detect, dia tak naik nama domain ni kan, dia tak naik macam saya buat ni, dia.my.com.my, dia tak naik, tapi dia dapat IP. Jadi kita kena check. Kadang-kadang tu sebenarnya DHCP kita jalan, cuma service bind, DNS bind kita tak jalan. Jadi solutionnya kita kena buka bind, kita buka admin, buka bind, kemudian kita kena start bind kita lah. Okey, ini contoh, saya tunjuk contoh. Maklumat detail sepatutnya kita akan dapat, nampak tak, kita akan dapat IP address, kita dapat maklumat DHCP server, IP DNS server. Jadi sepatutnya macam ni lah, berjaya dia akan keluar macam ni. Next step, create snapshot client PC. Okey, bagi installation yang berjaya, installation client ni, make sure kita buat snapshot dahulu sebelum kita buat join domain. Snapshot dulu client ni supaya ada backup lah. Kod-kod lepas ni kita nak troubleshoot kan, kita nak restore semula, tak perlulah install balik dari mula, dia ambil masa kan. Jadi buat snapshot untuk client, letaklah nama snapshot tu apa-apa pun tak apa. Contoh saya letak ni lah, new installation. Okey, yang ni adalah snapshot untuk client PC 01, virtual untuk client PC. Tekan OK. Join client computer to domain. Baik, seterusnya kita akan joinkan client kita ke domain. Jadi cara dia sama macam Windows Server juga. Kita buka Windows Explorer, kemudian kita klik kanan dekat disk PC, tekan Properties. Seterusnya tengok pada bahagian tu, besarkan dulu computer name, domain, group setting ni. Nampak tak computer name pun tak ubah lagi kan. Jadi kita akan ubah siap-siap lah. Tekan change setting. Okey, kemudian kita tekan button
Kat bawah tu ada change, tekan dekat change. Okey, kalau ikut soalan tu sepatutnya komputer name kita client PC01, jadi kita ubah siap-siap lah client PC01. Kemudian kita tekan member of domain, masukkan nama domain kita dia.my.com.my, tekan OK. Alright, sepatutnya kalau configuration kita betul, dia akan minta dia akan pop up minta username dan juga password. Ini siapa ni? Username siapa ni? Ini adalah username administrator lah, ataupun kalau dalam ni domain admin lah. Untuk Linux kita pakai account administrator saja, type administrator, kemudian masukkan password administrator dan tekan OK. Tunggu sehingga dia naik mesej macam ni. Welcome to the dia.my.com.my. Kemudian dia akan minta restart lah, tekan OK, close dan restart now. Okey, yang ni sebenarnya tadi administrator tu adalah Samba account lah. Dia adalah administrator untuk Samba ADDC. Jadi memang kita install Samba ADDC, dia akan create user administrator. Jadi sebenarnya kita pakai account yang Samba ADDC dah create lah administrator tu. Okey, sekarang ni kita dah join domain. Jadi kita test, kita kena test masuk domain user kita lah kan. Jadi domain user kita yang kita create dalam soalan ni ada 3 kan. Jadi kat sini pasal tak dia dah tukar sign in tu dia.my. Kita login dulu user ni lah. Contoh saya guna hasan.b, masukkan password. Kemudian boleh tekan enter ataupun tekan anak panah tu pun boleh lah. Okey, dia akan loading Hasan bin Basri. Welcome. Okey, bila kita dah berjaya login satu-satu user Active Directory ni, ataupun dia panggil domain user, kita akan nampak profile lah. Kita boleh tengok nama penuh, full name kita akan nampak di profile Windows kita ni. Kalau dia naik macam ni, maksud kata kita dah berjaya lah. Join domain dah berjaya. Domain pun kita dah create dengan betul. Boleh sign out, try user lain pula. Create new snapshot untuk server. Okey, kita dah selesai untuk lab keempat ni, iaitu lab installation DHCP server. Jadi kita boleh snapshot lah. Create snapshot untuk .my02 server. Masukkan nama snapshot seperti berikut. DHCP server, kemudian snapshot configuration, DHCP done. Okey, settle amali keempat, lab keempat settle. Kalau dah set configuration tu, kita boleh shutdown lah server kita lah. Macam mana nak shutdown? Type arahan shutdown space -h space now, enter. Okey, berarti dia akan disconnect. Ini kita pangkah sajalah. Untuk klien, klien kita kena manual lah. Kita shutdown macam misal Windows 10 kan. Tekan kat situ, kemudian tekan shutdown. Jadi lab keempat ni adalah requirement lah, keperluan untuk kita buat lab kelima nanti. Jadi pastikan DHCP server kita berjalan dengan okey, berjaya setting, berjaya setup, kita dah join domain, barulah kita boleh buat amali seterusnya. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.